Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sihat untuk semua. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini untuk perkongsian yang seterusnya. Baiklah, hari ini Info Sihat Ahmad Afiq kembali bersiaran untuk berkongsi tajuk yang menarik hari ini, iaitu tentang penyakit gout. Okey, sebelum tu, penyakit gout ni adalah satu penyakit yang sering menyerang golongan-golongan raja-raja yang terdahulu ataupun golongan-golongan bangsawan terdahulu, kerana penyakit ini sering dikaitkan dengan makanan yang mewah, sedap, yang penuh dengan kalori, yang penuh dengan makanan-makanan yang terlalu banyak kandungan purin yang tinggi. Makanan-makanan ini juga boleh menyebabkan penyakit yang utama, iaitu penyakit gout. Jadi golongan-golongan raja-raja terdahulu ni, bangsawan-bangsawan ni, hanya mereka saja yang mampu makan makanan yang mahal ni, kerana hamba-hamba rakyat jelata dahulu kala ni tak mampu makan, hanya mampu makan sayur dan ikan. Jadi rakyat mereka ni banyakkannya menjadi sihat lah, makan makanan kampung kan, jadi sihat. Jadi apabila penyakit ni dikaitkan dengan golongan-golongan raja-raja dan bangsawan terdahulu, itu satu ketika dahulu. Tetapi sekarang ni, penyakit gout ni telah menyerang semua lapisan masyarakat pada zaman moden era hari ini. Kenapa? Kerana ianya terjadi kerana gout ni terjadi kerana hasil pemakanan. Untuk makluman semua, penyakit gout ni terjadi kerana 90% hasil daripada pemakanan, akibat berpuncanya daripada pemakanan. Jadi gout ni dia menyerang manusia kerana puncanya adalah daripada pemakanan kita sendiri. Okey, seterusnya, punca gout ni berlaku kerana berlakunya uric acid yang berlebihan di dalam darah, yang mengakibatkan berlakunya kepekatan darah yang mengandungi uric acid yang tinggi. Seterusnya, uric acid yang tinggi ni tidak dapat diproses secara baik oleh buah pinggang. Lantas ianya tidak dapat dikeluarkan di dalam sistem perkembuhan yang baik seperti air kencing. Maksudnya uric acid ni, apabila seseorang itu mengambil makanan-makanan yang banyak tinggi purin ni, apabila badan kita penuh dengan uric acid berlebihan ni, maka dia tidak dapat keluar sepenuhnya melalui air kencing. Jadi berlakunya lebihan uric acid dalam badan, dan seterusnya yang akan turun ke dalam badan kita. Kemanakah badan kita yang sering diserang gout itu? Tentunya uric acid ni dia berkumpul di, yang tempat paling popularnya adalah di pergelangan kaki, di kawasan ibu-ibu jari kaki, di kawasan lutut, boleh terjadi juga di kawasan pinggang, di kawasan sendi-sendi di tangan, di jari tangan, jari kaki, di bahagian pelipat siku, semua boleh terjadi kerana uric acid boleh berkumpul di kawasan rongga-rongga tersebut. Hasil daripada uric acid berlebihan ni juga boleh mengakibatkan, terutamanya di bahagian kaki lah, boleh mengakibatkan pengumpulan pemendapan yang banyak uric acid, dan seterusnya boleh menyebabkan berlakunya ketulan-ketulan kristal. Sebab itulah kaki seorang penderita gout, semua kaki mereka ni bengkak-bengkak. Ada yang bengkak tu sampai keras, tak boleh buat apa dah. Jadi gout ni tak ada rawatan yang spesifik bagi pihak perubatan moden. Hanya diberikan painkiller dan jagalah kesihatan pemakanan dan sebagainya. Gout ni juga apabila berlaku keturunan kristal, maka bagi pihak hospital tak ada jalan lain, boleh dibelah dan dibuang batu kristal tu. Itulah hasil produk dalam badan kita yang menjadi uric acid berlebihan ni boleh menjadi gout. Okey, seterusnya, gout ni juga untuk pengetahuan semua boleh terjadi kepada golongan lelaki dewasa, terutamanya umur 30 tahun hingga 60 tahun ke atas. Bagi wanita pula, ianya sering terjadi gout ni ketika mereka telah putus haid ataupun menopause. Kenapa jadi begitu? Kerana orang lelaki, uric acid mereka banyak dan tidak dapat dikeluarkan melalui dengan baik melalui sistem perkembuhan, maka ianya akan mendap dalam darah dalam badan kita. Tapi orang perempuan
yang masih ada alami haid, jadi darah uric acid tu boleh juga keluar melalui darah haid mereka. Tetapi ada juga kes-kes perempuan hari ni lah, umur 30-40 boleh terkena gout dah walaupun belum putus haid lagi. Kenapa? Kerana pengambilan makanan-makanan yang mengandungi asid purin yang terlalu tinggi ni, dan mereka tidak jaga makanan ni pun boleh terkena juga. Tetapi penyakit ni popular lah di kalangan orang-orang lelaki. Okey, seterusnya yang saya nak kongsikan kat sini adalah sebelum punca-punca terjadinya penyakit gout. Apakah punca-punca terjadinya penyakit gout? Okey, saya ceritakan sini. Punca utama yang ramai tidak sedar, tidak perasan, malahan tidak tahu kenapa gout sering menyerang tanpa kita sedar. Yang pertamanya adalah pengambilan makanan yang mengandungi garam yang tinggi, ataupun bahasa lain dipanggil MSG, monosodium glutamate. Pengambilan MSG yang tinggi ini boleh menyebabkan gout terjadi. Apakah dia makanan, contoh-contoh makanan yang mengandungi MSG yang tinggi ni? Contoh-contohnya adalah seperti makanan segera, fast food, mi segera, segala yang berbentuk instant, itu antaranya. Makanan-makanan dalam tin, yang diproses dalam tin pun mengandungi MSG yang tinggi. Makanan lain seperti kicap, sos cili, sos tomato pun mengandungi MSG yang tinggi sebenarnya untuk penyedap rasa. Dan yang lain-lain juganya, ada banyak lagi penyebab punca gout daripada pemakanan ni. Antaranya pengambilan alkohol yang tinggi. Itu juga lah salah satunya. Satu lagi, mengambil kandungan makanan dan minuman yang mengandungi karbohidrat yang tinggi juga menyumbang terjadinya penyakit gout ni. Seterusnya, yang saya boleh ceritakan lagi, apakah lagi punca penyakit gout ni? Antaranya yang paling popularnya, makanan yang tinggi purin seperti organ-organ dalaman haiwan seperti paru, hati, limpa, perut. Itu pun salah satu menyumbang asid purin yang lebih dalam badan kita. Seterusnya, makanan seperti seafood, shell out ke sebagainya itu juga mengandungi purin yang tinggi yang boleh menyebabkan uric acid dalam darah kita meningkat. Seafood seperti udang, ketam, sotong, segala jenis makanan laut yang lainnya, kerang, kepah dan sebagainya, semua itu juga menyumbang kepada peningkatan uric acid dalam badan. Seterusnya, punca yang banyak lagi orang yang tidak sedarnya adalah seperti mengambil makanan seperti kekacang, sayuran kekacang juga pun terjadi juga. Kacang kuda, kacang tanah, sayuran kekacang seperti kacang panjang, kacang bendi, segala jenis sayuran kekacang dan kekacangan yang lain pun boleh menyebabkan gout. Di samping kacang-kacang yang kita makan tu pun ada garam berlebihan, pun ianya adalah penyumbang besar kepada penyakit gout. Seterusnya, punca-punca lain yang saya boleh kongsikan pada hari ini adalah seperti pengambilan minuman teh dan kopi secara berlebihan. Di sini saya amati orang yang suka minum teh, gila teh lah, sikit-sikit mengetih, mengopi, maka dengan secara begitu mereka juga boleh terkena gout, kerana pengambilan kafein yang berlebihan dalam minuman kita boleh mengakibatkan kadar uric acid kita berlebihan dalam darah kita. Itu adalah kesan daripada pemakanan-pemakanan yang saya telah sebutkan ini. Okey. Tanpa buang masa lagi, saya nak ceritakan, nak kongsikan kepada semua Facebook Live ni dan juga YouTube channel saya Info Sihat Muafiq ni, saya nak kongsikan kepada semua masyarakat Malaysia amnya dan dunia seluruhnya tentang apakah dia rawatan alternatif bagi membantu para penderita penyakit gout ni. Apa dia? Di sini saya senaraikan, saya akan kongsikan 5 rawatan. Rawatan ini rawatan untuk alternatif penyakit gout ni. Okey, yang pertama adalah mudah saja,
anda kena hari-hari kena amalkan minum minuman air putih. Tak kira lah air RO ke, air mineral ke, kena minum air putih setiap hari dengan pengambilan yang banyak. Hentikan segera segala minuman manis, terutama minuman bercoklat, minuman teh, minuman kopi dan sebagainya lagi, minuman yang berperisa, tak berperisa, pengawet, tak berpengawet. Hentikan segera. Dan perlu ambil air putih setiap hari, kerana air putih ni bagus untuk badan kita, dan air putih ni sebenarnya adalah sunnah Nabi kita Rasulullah SAW sering minum air putih untuk menjaga kesihatan. Air putih macam mana? Sebaiknya adalah air putih, air suam ataupun air kosong saja, tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Air putih ni sangat baik untuk kita amalkan. Dan sebaik-baik air putih yang kita kita boleh amalkan adalah seperti air zam-zam dan juga air alkali. Kerana air-air ini adalah mengandungi paras alkali yang tinggi untuk menurunkan paras asid urik yang banyak dalam badan kita. Apabila gout menyerang, itu menunjukkan badan kita mengandungi paras asid yang tinggi dalam badan. Jadi kita nak naturalkan asid dalam badan kita ni, kita boleh minum air kali dan air zam-zam ni untuk naturalkan balik badan kita, untuk mengawal paras uric acid urik kita ni supaya ianya keluar dengan baik dalam badan kita. Okey, itu yang pertama. Rawatan harian, alternatif harian yang kita boleh amalkan. Seterusnya, apakah lagi rawatan alternatif untuk penyakit gout ni? Yang keduanya yang saya boleh kongsikan pada anda sekali hari ini adalah rawatan bekam. Okey, rawatan bekam ini baik untuk pesakit gout ni. Di mana nak dibekam tu? Bukannya bekam dekat kawasan bengkak, makin sakit lah jawabnya. Jadi kita kena bekam di kawasan yang berhampiran dengan kawasan bengkak tu, terutamanya di bahagian kaki dan buah pinggang. Kerana bekam di bahagian tersebut, terutamanya di buah pinggang paling utama sekali, dan juga kaki ni, dapat membantu kalau bekam di pinggang, dapat membantu buah pinggang untuk bekerja lebih keras untuk mencuci urik asid dalam badan. Apabila kita bekam, secara automatiknya kita membuang urik asid secara bekam tu. Bekam dia adalah satu proses di mana kita bekam, kita mengeluarkan darah di bawah lapisan kulit saja. Jadi urik asid pun insya-Allah akan keluar sekali. Jadi para penderita gout ni apabila melakukan bekam, berdasarkan pengalaman saya juga, dan juga berdasarkan pengalaman mereka-mereka yang arif dalam bidang bekam ni pun, apabila para pesakit yang mendapatkan rawatan bekam yang ketika gout ni dapat meredakan kesakitan mereka, meredakan kesakitan gout mereka, dan seterusnya dapat mengeluarkan urik asid dalam badan mereka, dan badan mereka ni akan menjadi lebih sihat lah, insya-Allah. Okey, seterusnya yang ketiga ada berkaitan dengan bekam juga. Rawatan yang ketiga yang baik untuk membuang segala urik asid berlebihan dalam darah ni, iaitu penyakit gout kita ni. Siapa yang mengidap penyakit gout ni, yang ketiga adalah rawatan al-fasdu. Rawatan al-fasdu ni juga lebih kurang dengan bekam, cuma ianya dibuat di bahagian kaki, di bahagian urat vena di kawasan kaki. Rawatan al-fasdu ni adalah diperkenalkan oleh Ibnu Sina, di mana rawatan dalam bahasa Inggeris dipanggil lecting. Jadi rawatan al-fasdu ni dianya juga seperti bekam juga, mengeluarkan lebihan darah yang tidak diperlukan oleh badan. Jadi fungsi bekam dengan al-fasdu ni adalah hampir sama. Al-fasdu ni dia mengeluarkan urik asid yang lebihan dalam darah kita. Jadi fungsi bekam dengan al-fasdu ni sangat baik untuk rawatan kecemasan untuk mereka yang sedang alami penyakit gout. Okey. Seterusnya yang keempat, rawatan yang terbaik lah, antara alternatif yang terbaik untuk penyakit gout ni adalah dengan memakan barley. Barley yang macam mana? Barley yang direbus sendiri. Barley itu kita kena rebus dan kita boleh jadikan minuman. Kita kena buat air barley sendiri. Kita dah tahu dah kita ni gout, kita boleh amal barley, tapi jangan letak gula biasa. Kita letaklah stevia, letaklah gula yang tidak mengandungi gula yang boleh meningkatkan gula dalam darah kita. Jadi amalkan barley, kita rebus barley, kita boleh amalkan. Kalau tidak disarankan kalau kita minum barley di kedai, kerana barley di kedai ni adalah barley yang ready made,
bali yang instant, yang telah dicampurkan dengan gula, yang telah diperam dengan gula. Jadi kebanyakan bali di kedai ni banyak bali instant, tapi ada juga lagi di kedai bali tu direbus dan baru dicampur dengan gula. Jadi tak banyak kedai-kedai yang menyediakan minuman bali yang secara sihat lah. Jadi baiknya kita buat sendirilah minuman bali ni. Dan satu lagi yang kelima, okey, apakah rawatan alternatif untuk penyakit gout ni? Yang kelima yang saya boleh kongsikan pada hari ini adalah dengan mengambilkan almana. Kita boleh amal dan makan almana, ataupun bahasa lain dipanggil Arabic gum. Okey, almana dan Arabic gum ni fungsinya sama dengan bali. Ianya dapat membersihkan buah pinggang dan dapat menguatkan buah pinggang kita agar dapat membersihkan, dapat membuat sistem perkumuhan kita dengan lebih lancar, agar uric acid kita dapat keluar dengan lebih banyak dalam badan kita melalui air kencing. Jadi rawatan menggunakan bali dengan almana ni adalah makanan tambahan yang terbaik, adalah untuk menguatkan buah pinggang agar proses perkumuhan kita tu semakin kuat dan semakin lancar, agar air kencing yang mengandungi uric acid tu dapat keluar dengan baik. Almana ni pun kaya dengan antibiotik, probiotik. Probiotik ni baik untuk badan kita. Jadi baiklah amalkan bali dengan almana ni untuk proses perkumuhan yang lebih stabil, yang lebih kuat, agar dalam badan kita ni apabila badan kita terkena gout, uric acid tu dapat dikeluarkan dengan banyaknya, dengan baik dalam badan kita. Okey, rawatan alternatif penyakit gout ni saya telah sebutkan ada 5, iaitu yang pertama adalah air putih. Air putih ni sangat penting untuk melancarkan sistem perkumuhan. Yang kedua adalah bekam. Bekam yang ketiga adalah Al-Fasdu. Bekam dan Al-Fasdu ni adalah baik rawatan kecemasan untuk pesakit gout, untuk mereka keluarkan darah yang telah mengandungi uric acid, kepekatan uric acid yang tinggi dalam darah mereka. Jadi rawatan bekam dan Al-Fasdu ni baik untuk mengeluarkan uric acid secara cepat, agar gout mereka tu reda dan kurang sakit dan dan akan mengalami kepulihan, kesembuhan seterusnya. Dan yang keempat, kelima juga adalah rawatan bali dengan almana ni adalah untuk makanan tambahan, untuk menguatkan buah pinggang dan mencepatkan sistem pengumuman, dan agar air kencing dapat keluar dengan baik, agar penyakit gout ni dapat ditangani dengan segera. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada hari ini mengenai penyakit gout yang telah menyerang hampir ramai kaum-kaum lelaki di seluruh Malaysia dan seluruh dunia yang tidak menjaga pemakanan mereka dengan baik, mudah sangat terkena penyakit gout. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like Facebook fanpage kami Al-Murtaza Hijamah Center, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kami, iaitu Info Sehat Ahmad Afiq. Okey, baiklah, itu saja perkongsian saya agar kita semua dapat manfaat dan dapat mengamalkan bersama untuk menjaga kesihatan kita agar lebih baik, insya-Allah. Baiklah, itu saja, kita jumpa pada siaran akan datang. Maximum your potential. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.